اللهم افتح اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Amin. Okey. Okay, kita ada 6 orang. Tak apalah 6 orang pun. Ayu ni ada? Kak Aino ada ni? Ada. Ada. Okey. Hari ni kita akan buat ulang kaji bab 1 Okey. Jadi hari ni cikgu akan kita akan revise balik satu bab tu, tapi taklah cikgu tekan satu-satu. Tapi apa yang penting cikgu ambil benda yang penting lah maknanya. Okey, tapi boleh tak cikgu nak hari ni cikgu nak pelibatan awak, cikgu nak awak jawab soalan. Okey. Sekejap sementara cikgu punya PowerPoint buka. Sekejap, dia lambat sikit. Okey. Semua orang nampak Bab 1, fungsi kuadratik dan satu pun boleh ubah. Okey, boleh tak cikgu nak awak masuk dalam, cuba awak tekan browser. ClassPoint, awak tekan www.classpoint.apps. Lepas tu masuk dalam tu. Awak masuk www.classpoint.app, lepas tu masukkan kod 76690. Sekejap, cikgu bagi link. Kalau ambil dengan telefon boleh buka QR code. Okey, Ayu ni masuk dah. Okey, Syazwan masuk. Sekejap Cikgu letak dekat cikgu buka Google Meet cikgu jap. Okey, dah. Cikgu dah admit. Okey, ada 4 orang masuk. Sekejap cikgu. Siapa yang tak boleh masuk tu, cuba awak tekan link yang cikgu bagi kat Google Meet tu. Okey, pun masuklah kelas kod 76690. Okey, 4 orang. Kak Is ada. Kita 20 orang lah. Ayu ni, Kak Aina, Syazwan, Abdullah Faiz. Seorang lagi. Siapa ni? Si pembaca doa. Syazwan nombor 2. Siapa seorang lagi? Hadir Rashdan boleh masuk tak? Boleh. Okey, good. Semua orang masuk dah. Okey, jadi kalau ada siapa-siapa nak masuk, cikgu tak allow kabur Okey, jadi hari ni kita akan belajar pasal fungsi kuadratik. Okey, yang pertama, hari ni cikgu nak suruh kerja awak yang pertama, energizer kita, cuba upload awak punya gambar. Oh, tak dengar. Sekejap, cikgu buat setting. Sekejap. Dia tak keluar sekejap, cikgu tukar setting ni. Oh, ada orang masuk. Okey, Syed Fitri masuk. Okey, jadi Syed Fitri. Tekan balik. Okey, Syed Fitri. Ni sebenarnya ada lagu. Syed Fitri masuk dalam. Oh, Syed Fitri masuk dah. Syed Fitri masuk dalam ni.
Buka dekat. Cikgu copy balik dekat chat. Syed Fitri dengar tak? Oh, Syed Fitri. Dengar. Slow sangat Syed Fitri cakap. Okay, sekejap Jadi, sekejap cikgu copy. Syed Fitri masuk dekat classpoint.com ni. Lepas tu, mana chat lah. Sekejap cikgu. Cuba awak tengok dekat chat. Ada, awak tekan link tu. Lepas tu masukkan kod 76690. Okay, cikgu tunggu. Okay. Orang lain? Alah, hantar je lah gambar apa-apa. Tak apa. Hantar je gambar apa-apa. Hak dalam telefon awak tu. Okay. Awak tekan je perkataan upload tu. Tekan klik to choose image. Lepas tu cari image dalam telefon awak. Ataupun ambil je kamera. Ambil kamera, apa pun selfie lah gambar awak. Tak ada orang lagi nak hantar? Tak spotting awak. Cepatlah. Hantar je gambar apa-apa ke. Cikgu nak test sebab Kak Gi nak tengok boleh ke tak hantar gambar. Okay, lepas tu lepas kalau ambil gambar, awak tekan je confirm. Lagi hantar gambar kucing, okay? Hari seorang je? Mana lagi orang lain? Hantar je. Syazwan hantar gambar Syazwan. Okay, lagi. Mesti awak rindu geng-geng awak ni. Lama dah tak jumpa kan. Orang lain ada masalah tak nak masuk? Cikgu, Nabi nak masuk cikgu. Nabi nak masuk. Sekejap. Okay, cikgu close lah submission ni. Okay, save video. Okay, sekejap Nabi nak masuk. Ke cikgu tutup auto admit cikgu? Ada je. Okay, tak apa. Okay, next. Okay, sekarang ni, hari ni kita nak belajar pasal Nabi masuk tak lagi? Ungkapan kuadratik. Okay, cikgu nak tahu apa yang awak tahu tentang ungkapan kuadratik ni. Nabi masuk dah, Nabi? Cikgu nak tengok. Dekat. Nabi masuk dah, Nabi? Kenapa Nabi tak jawab? Okey. Tak masuk apa lagi Nabi ni? Okey, semua masuk dah Okey, jadi ada 10 orang dalam ni. Risha masuk, lagi 3 tunggu jap. Risha masuk, Azim masuk. Okey, siapa yang baru masuk tu hari ni,
cikgu akan mengajar pasal, kita akan ulang kaji pasal ungkapan kuadratik. Okey, jadi hari ni tadi kawan awak buat dah aktiviti. Siapa yang baru masuk tu, cikgu kecil lah duduk belah ni. Okey, jap. Okey, jadi yang baru masuk tu, cikgu nak awak masuk dekat apps ni, classpoint.apps ni, lepas tu masukkan kod 76690. Okey. Siapa baru masuk tu cikgu copy balik link. Awak masuk nanti yang ada dah dalam ni, cuba buat. Cuba awak tulis dulu apa yang awak tahu tentang persamaan kuadratik tu. Okey, siapa yang baru masuk? Okey. Jadi dengan kita ada sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 orang lagi. Okey, seorang lagi. Syed masuk dah, Risha masuk dah. Masuk dah. Okey, Nabil masuk. Nabil tekan. Okey, good. Okey, sekarang ni cikgu nak awak kan dekat awak buka dah tu, cuba awak tengok dekat apps awak. Ada tak lagi perkataan? Okey, masukkan perkataan tu. Okey, kalau lah siapa yang baru masuk tu, kalau tak ada, cuba awak tekan refresh. Dia akan keluar nombor tu. 9690. Okey. Sekarang ni awak tulis je apa yang awak tahu. Bukan tulis multiple. Ungkapan kuadratik tu apa? Awak tulis ungkapan kuadratik tu apa? Apa yang awak pernah belajar dulu? Apa tu ungkapan kuadratik? Tak ada orang jawab. Okey, ungkapan yang kuasa tertingginya ialah D. Okey. Lagi? EX kuasa 2 tambah BX tambah C lagi. Cikgu nak gather info yang awak tahu je. Awak boleh jawab banyak ayat. Sebab tu cikgu kata ada multiple. Okay, apa lagi awak tahu tentang kuadratik awak belajar dah masa mula-mula bab 1? Okey, kuasa tertinggi. Dia tak ialah je. Okey, kuasa tertinggi ialah 2. Okey, good. Kuasa tertinggi ialah 2. Next. Okey, baru 5 orang tau. Cikgu nak 11 orang tau. Sebab kan awak tak mau cakap, cikgu nak suruh awak cakap dalam ni, word cloud. Okey, cepat. Apa lagi? Another 6. Oh, anak-anak. Okey, lambat habis. Okey, hubungan banyak antara satu. Okey, good. Dalam tu kita belajar ke dekat fungsi tu ada hubungan banyak kepada satu. Satu kepada banyak. Lagi? Ni orang sama jawab tu. Warna hijau tu mesti orang yang sama. Cikgu nak another 6. Oh, siapa ada masalah? Kabur lah. Awak ni kamu senyap je. Okey, multiple fx tambah sama dengan ex kedua tambah bx tambah c. Okey, betul.
Okey, hubungan banyak kepada satu, 6 orang dah baru jawab. Dia kawan yang sama ni adalah orang yang sama jawab tau. Cikgu nak 5 orang lagi. Cepat. Takkan tak ingat lesson pun hak belajar tingkatan tu. Okey, tak Cikgu. apalah. Cikgu close ambil. Okey, cikgu tahu. Faham. Kenapa? Siapa yang buka mic tu? Nak khabar apa cikgu? Cepatlah. Dia pakai Google Classroom cikgu. Dok. Dok pakai Google Classroom ke? Buka je. Tadi kan awak buka dah ada sebelah orang ni. Buka classpoint.app ni. Lepas tu masukkan kod tu. Lepas tu ada dok paparan dia. Paparan. Gana. Awak. Gana. Awak buka www.classpoint.apps tu. Ataupun awak tekan link dekat Google Meet cikgu tadi. Ada tak link tu? Dekat link ni. Okey. Rasa macam masuk dah ni. Mesti terlek ke top tab. Masuk link tu. Lepas tu masukkan kod dia 76690. Dia keluar tak? Ada guru masam. Benda link cikgu. www.classpoint.app. Boleh? Classpoint tu eja CLASSPOINT.app. Boleh? Okey, 7 orang. Ada banyak lagi jawab soalan ni. Awak kena masuk. Okey, submit. Nabil submit. Siapa dah hantar? Ayu ni tak hantar lagi. Ayu ni Syazwan, dua-dua Syazwan dengan Arif. Okey. Dah? Siapa tanya tadi? Boleh tak? Okey. Cikgu close Okey, jadi cikgu tahu awak faham dah. Sekejap. Okey. Jadi awak kata ada graf senyum, ada graf masam. Betul. Maknanya dalam graf kuadratik kita akan ada graf senyum dan graf masam. Graf kuadratik kuasa tertinggi dia ialah 2. Jadi awak kena tahu kalaulah sebut kuadratik mesti kuasa AX kuasa 2. Kuasa 2 tu betul. Okey. Okey, next. Jadi apa yang kita tahu ialah ungkapan kuadratik ialah 1 boleh ubah dengan kuasa tertinggi ialah 2. Ya, 2. Okey, lepas tu bentuk dia kita kena hafal. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dengan A, B, C adalah pemalar. Apa maksud pemalar? Maksud dia tu bukan dia nombor lah depan dia tu. Dan A tak boleh jadi kosong. Okey, cikgu nak tambah lagi. Sebab apa kita kata A tak boleh sama dengan kosong? A tu wajib A yang positif. Sebab ungkapan umum kita akan digunakan dalam kalkulator. Kalkulator akan ikut yang umum je. Contoh cikgu kata 2x kuasa 2 tambah 5x tambah 3 dengan negatif 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 3. Dia akan dapat jawapan yang sama. Tapi kalkulator sebenarnya akan kira hot ning.
Jadi kalaulah awak buat dalam pengiraan, guna kalkulator, dia akan jadi salah. Sebab kalkulator kira hot ni. Macam tu. Sebab tu cikgu nak tekankan kat sini. Bentuk arm mesti AX kuasa 2. A tu mestilah tak sama dengan kosong. Ataupun kita boleh kata A tu positif. Okay, boleh faham Okay, next. X tu ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu maksud dia X ke Y ke. Okay. Okay, ciri-ciri fungsi kuadratik. Okay. Okay, jadi kita akan ada dua graf. Kalaulah kita kata yang pertama kita nak tengok bentuk graf. Kalaulah A tu positif lebih besar ataupun kita kata A tu lebih besar dari kosong. Graf kita akan dapat graf senyum. Macam tu. Kalaulah A tu lebih kecil dari kosong ataupun graf A kita negatif, kita akan dapat bentuk graf kita masam. Okay, boleh Okay, next. Okay, kalau tak faham kabur Okay, dalam tadi kita kata nilai A. Okay, dalam fungsi kuadratik pula, kita akan tahu ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Okay, macam mana kita nak tahu maksimum minimum? Contoh, kalaulah graf kita graf masam. Graf masam maksud dia A lebih kecil daripada kosong lah kan? Kalau graf masam, kita akan dapat titik, sebab ia duduk atas puncak. Tu kita panggil titik maksimum. Okay, boleh Macam mana nak tahu titik maksimum? Kita baca nilai A, nilai X. Okay, kita cari nilai X, lepas tu kita cari nilai Y. Macam tu. Okay, itu yang kita panggil titik maksimum. Titik minimum pula apabila kalaulah A kita tu lebih kecil dari kosong. Lebih besar dari kosong. A lebih besar dari kosong. Tutup dulu kamera. Tutup dulu kamera. User asang. Okay, ask to join. Okay, sorry. Anak cikgu reka lah. Okay. Awak duduk kat bilik. Awak. Okay. Lepas tu, jadi kalaulah kita kata titik graf minimum, kita akan dapat titik minimum. Sama juga baca nilai X, nilai Y. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada Okay, next. Cikgu cerita pula. Okay, bagi fungsi kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C, A tu tak boleh sama dengan kosong. Jadi, kita akan dapat rumusan dia, titik maksimum kalaulah dia tu kecil dari kosong, kalaulah titik minimum lebih besar daripada kosong. Okay, tu awak faham lah. Cikgu tunjuk tadi. Okay. Tadi nilai A bentuk nilai paksi minimum maksimum, kita akan dapat puncak dia. Yang ketiga, kita kena faham tentang paksi simetri. Apa maksud paksi simetri? Paksi simetri ialah, ada orang nak masuk ke? Sekejap Sekejap Sabar. Okey, Ain Sofina masuk dah? Okey. Jadi, sekarang ni, tak ada bateri. Sekejap Sekejap, cikgu ambil charger. Okey, yang ni kita nak belajar pasal paksi simetri. Okey, ada 3 benda lah maknanya awak kena faham dalam kita nak lukis kuadratik. Kalau soalan keluar kertas 1, dia akan tanya pasal benda ni lah. Dia bagi graf, lepas tu awak kena tentukan graf tu yang mana satu. Macam tu. Jadi awak kena faham graf tu. Okey, paksi simetri ialah garis lurus yang selari dengan paksi Y dan membahagi graf pada 2 bahagian yang sama saiz dengan saiz bentuk. Maksud dia gini lah, kalau ada satu graf, kita ada satu garis tengah-tengah antara graf tu sama tengah lah maknanya. Lepas tu garis tu akan selari dengan paksi Y. Jadi ia straight lah maknanya. Okey, jadi paksi simetri tu sebenarnya kalaulah kita ada titik maksimum minimum tadi, dia akan melalui. Senang je kita tengok. Okey.
Jadi, macam ni. Macam gambar rajah bawah tu. Okey, jadi paksi simetri tu, kita gambar tadi, dia betul-betul membahagi antara dua graf ni. Maknanya ada dua ruang ni. Katalah ada satu paksi graf gini. Dia duduk tengah ni. Lepas tu dia akan lalu pada titik minimum dengan titik maksimum. Okey, boleh faham Okey, tu adalah titik maksimum, tu adalah titik minimum. Okey. Ada dua cara nak tentukan paksi simetri. Cara pertama ialah kita tentukan daripada graf. Kalau ada graf, kita tentukan daripada graf. Okey, jadi macam mana nak buat? Kita ambil tengah-tengah dia. Okey, lepas tu kita pun letak dekat titik maksimum. Ni kalau titik minimum kan. Titik minimum dia ialah -1, -1. Jadi kita pun buatlah garis. Ambil garis gitu. Okey, boleh faham Yang kedua, ni contoh yang kedua. Okey, yang kedua. Tak ada garis dah. Okey. Menentukan persamaan paksi simetri. Tadi kita ada graf, kita lukis tengah je. Tu kalau soalan kita ada graf. Yang kedua, sebenarnya kita ada satu formula. Formula ni sebenarnya dulu budak ADMAT guna. Dalam buku teks awak dia tulis kecil je. Okey, paksi simetri sama dengan siapa baru masuk? Okey. Alhamdulillah hari ni ramai pula. Okey, dah Okey, jadi kita habis pukul berapa Anak-anak senyap je. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan paksi simetri? Paksi simetri ni ialah kita akan buat guna formula. Apa formula dia? Ialah formula ni awak kena hafal. X sama dengan negatif B per 2A. Okey, jadi katalah. Okey, sekejap. Okey, katalah persamaan kita ialah. Sekejap. Oh, cikgu tak ada persamaan. Okey. Jadi persamaan kita ialah X kuasa 2 Okey. Cara dia ialah ada dua cara. Pertama, kita ambil paksi simetri, kita bahagi dua. Okey, maksud dia jarak ni. Okey, jarak ni kita bahagi dua. Okey, masa mana nak cari jarak dia, kita ambil nilai sebabkan dia adalah jarak paksi X. Katalah paksi X, maknanya kita akan ambil sini negatif 5, sini kita ambil 3. Okey, jadi negatif 5. Ni ambil tengah. Kita ada 3 cara. Salah, tadi cikgu sebut 2. Okey, ni yang kedua. Okey, jadi kita ambil nilai tengah dia. Jadi negatif 5 tambah dengan 3 bahagi dengan 2. Dapatlah 1. Jadi persamaan paksi simetri dia ialah 1 sini. Dia kata gitu. Jadi X sama dengan 1. Kalaulah paksi simetri juga kita boleh guna rumus yang ketiga. X sama dengan negatif B per 2A. Maknanya kita ambil je daripada rumus ni. Kalaulah diberi fungsi kuadratik. Jadi fungsi dia B, lepas tu kita ambil A ni. Kita masukkan dalam nilai. Ada soalan tak? Tak ada Okey. Sebabkan tak ada soalan, sekarang ni cikgu nak awak kira. Okey. Buka balik class point tadi. Minimizekan Google Meet tu. Cuba kira. Lepas tu cikgu nak upload gambar. Macam tadi. Awak kira ke atas kertas lain. Lepas tu upload gambar. Okey, macam mana nak kira? Masukkan dalam formula. Ni dia bagi formula. Okey, masukkan. X sama dengan negatif B per 2A. Faham tak maksud cikgu? Anak-anak faham tak? Dekat class point tadi, faham. Okey, jadi cuba kira. Kalaulah siapa tak ada pergi gambar dekat class point awak tu, dia akan ada gambar paparan sama dengan paparan PowerPoint cikgu ni. Okey, lepas tu awak tulis, awak pun kira. Awak tulis dulu dekat atas kertas. Lepas tu awak pun klik to choose image.
Okey, siapa yang baru masuk tu? Okey. Siapa yang baru masuk? Buka www.classpoint.app. Lepas tu masukkan kod 76690. Okey, boleh cikgu tulis benda ni dalam tu. Cikgu tunggu jawapan daripada awak. Awak janganlah senyap sangat. Dah buat apa Azim left? Sia. You macam kayak gini cikgu tak tahu awak faham ke tak? Okey. Okey. Tak ada orang di atas. Okey, cikgu tunggu. Tak apa, tak apa. Cikgu tunggu. Kejap cikgu. Kayak gini cikgu submit mula. Cikgu nak buka Google Meet. Okey, cikgu masuk dah. Okey. Ada tak lagi? 10.13 dah. Ada tak orang? Ayu ni try jawab tak Ayu ni?
Anak-anak ni. Macam manalah nak faham? Cikgu bagi soalan pun tak jawab. Union jawab dah. Okey. Orang lain? Orang lain? Tak apa salah pun. Jawab je. Okey, tak apalah. Ayu ni seorang je jawab. Tak tahulah cikgu. Okey. Okey, Ayu ni. Macam ni tadi soalan kata nak cari paksi simetri. Bukan dia nak cari jawapan. Okey, kalau dia nak paksi simetri, kita masukkan dalam formula X sama dengan negatif B per 2A. Macam ni. Jadi, kita pun masukkan nilai. Jadi, persamaan paksi simetri ialah, okey, cuba tengok persamaan ni. B kita ialah, ni adalah A, ni adalah B, ni adalah C. B ialah negatif 5 per dengan 2A. 2 darab 1. Macam tu. Jadi, negatif 5 jadi positif. 5 per 2. Dapatlah jawapan dia 5 per 2. Gitu. Boleh faham Okey. Jadi, okey, settle bab. Tadi kita belajar dah A untuk cari bentuk. Lepas tu nilai minimum, maksimum kita ambil hot tinggi sekali ataupun rendah sekali. Tu nilai maksimum, nilai minimum. Lepas tu kita kena tahu paksi simetri. Paksi simetri ada 3 cara. Satu, kita ambil nilai paksi. Nilai paksi tu kita belah tengah je. Ataupun kita tambah jarak paksi koordinat X bahagi 2. Ataupun masukkan dalam nilai negatif B per 2A. Okey. Jadi, faham yang tu Okey, kita pergi bentuk yang kedua. Bentuk kedua barulah dia kata tentukan punca. Apabila tentukan punca, jadi kita pun tengoklah soalan dia. Okey, soalan dia apa-apa macam baru ni cikgu kata, apa-apa nak jawab soalan kuadratik mestilah yang pertama wajib kena ada form macam kita punya formula kita. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Macam Ayu ni kata tadi. Lepas tu barulah buat kurungan sama dengan kosong. Lepas tu cari nilai X dia. Okey. Tapi ada beberapa bentuk dalam kuadratik yang kita kena tahu. Yang pertama, contoh bentuk macam ni. Macam mana nak selesaikan bentuk gini? Okey. Jadi, kalaulah dalam bentuk pecahan, kita kena darat silang. Okey. Yang tu kita kena darat silang dulu. Barulah kita boleh selesaikan. Jadi, kita pun darat, dapatlah gitu. Okey. Macam mana kita nak alih? Biarkan hak A, X kita ni duduk belah positif. Jadi hak ni kita tak gerak. Hak lain kita gerak. Jadi persamaan hak belah sini kena mari sini. Okey. Lepas tu kita pun selesaikan. Contohnya X kuasa 2 tolak 4X. Tolak 10X tambah 48 sama dengan kosong. Ingat, kalau lah negatif, mari belah ni jadi positif. Sebab tu lah jadi gini. Okey, kita nak 3 je. Sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi hak ni boleh kumpul. Jadi negatif 4 tolak negatif 10. Kita tekan kalkulator. Jadi negatif 14. Okey, dot siap lagi. Baru dapat 1 markah. Okey, barulah kita pun tekan kalkulator. Mod EQN degree 3. Okey. Degree 3. Degree 2. Okey, lepas tu barulah kita pun jawab. Okey. Ni ia guna kaedah darat silang tu. Macam kita tata 3. Okey, jadi dapatlah jawapan dia last sekali. Tulis X sama dengan 6, Y sama 6. Okey, boleh
Okey, contoh yang kedua kalau macam ni. Kalaulah dia tu dalam bentuk Y. Okey, jadi kita kira je Y tu dalam bentuk sama. Cumanya dalam kalkulator kita akan kata dalam kalkulator still X. Dalam kalkulator you tak boleh kira Y. Sebab dalam kalkulator dia akan terima AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Macam tu. Jadi, apa yang kita kena buat ialah kita pun darab dulu persamaan. Okey, lepas darab persamaan barulah kita gabung balik. Okey. Jadi, lepas tu masukkan dalam kalkulator. Yang ni dia guna kalkulator ni. Dia guna kaedah hot form 3 tu. Okey, lagi senang guna kalkulator lah. Okey. Contoh soalan ni. Okey, ada gini Kang, ada 2X Kang. Okey, kalau ada 2X, jadi kita tambah 2X. Kita alih. Jangan alih sebelah je. Kita kena alih dua belah. Ni sokma-sokma awak salah. Awak alih setepat je. Kalaulah dia ada pecahan kat bawah, kena alih kedua-dua tempat. Okey, jadi ni pun darab 2. Dapatlah persamaan gitu, barulah boleh kira dengan kalkulator. Ada maksud gitu, barulah boleh kira dengan kalkulator. Okey, boleh Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak semua orang jawab soalan ni. Cikgu nak cari punca. Okey. Dalam punca, awak tekan kalkulator awak, pergi cari kalkulator. Mod EQN degree 2. Okey, jadi dekat tekan kalkulator. Lepas tu kalkulator tanya nilai A. Tekan nilai sebelah. Sebelah degree 2. Okey. A, B, C kalau awak dah ingat. Jadi 2X kuasa 2 tambah 4X tolak 16 sama dengan 0. Jadi ni adalah nilai A, ni adalah nilai B, ni adalah nilai C. Okey. Jadi cuba awak jawab soalan ni semua orang. Okey, cikgu hide respon dulu. Okey, cuba jawab. Jawapan dia A, B ke C? Okey, 3 orang dah jawab. Okey, next. Cikgu tunggu. Ada 13 orang. Cikgu nak ada 13 jawapan hari ni. Gana-gana pun soalan hak senang ni boleh jawab. Okey. Okey, 5 orang. Cikgu dah buat timer. Buat timer. Tujuh orang baru jawab. Cepat. Okey, cepat. Cikgu tunggu juga. Ada 14 orang jawab. Sekarang kau apa? 24 dah. Cepat.
Okey, 9 orang. Cepat. 9. Tolonglah jawab. Kalau tak, awak tak reti. Ni adalah contoh soalan kertas 1. Okey, 10 orang. Cikgu tunggu je kok biar 14. Okey, 10. Tak apalah. Okey. Jadi kita tengok. Okey, semua orang jawab C. Betul. Kira dengan kalkulator dapat C. Okey. Jadi, kita tengok siapa laju sekali jawab. Ayu ni. Dia betul. Semua orang jawab betul. Tapi, tapinya, cepat ngelambat je. Okey, boleh? Okay, jadi, soalan kedua. Okey, soalan kedua ni pun sama. Okey, tapi, cikgu nak panggil nama lah. Okey, Amirul keluar dah ke? Okey, ada. Okey, tak apalah. Sekarang ni cuba awak kira dalam kalkulator. Tadi ada dah dalam bentuk tu. Cuma sekarang ni dia ada dua-dua belah. Okey, cikgu nak awak samakan dulu letak setempat. Barulah awak kira. Okey, cuba jawab soalan ni. Kan soalan kita 2y kuasa 2 tambah 6y sama dengan 9 tambah 3y kan? Okey, cikgu nak awak alih 9 tambah 3y mari sini. Okey, jadi 3 positif mari sini jadi negatif. Negatif 3y. 9 tu akan jadi negatif 9 sama dengan kosong. Okey, jadi selesaikan dulu yang ni. 2y kuasa 2 tambah 6 tolak 3. Jadi tambah 3y tolak 9 sama dengan kosong. Okey, baru boleh kira. Cuba awak kira. Okey, seorang baru jawab. Okey, next. Cari pergi dengan kalkulator. Mana jawapan dia? Okey, 6 orang jawab dah. Sorry. 6 orang jawab dah. Okey, 10 orang jawab dah.
Okay, 12 orang. Okay, good. Kita tengok siapa tak balik lagi. Siapa tak jawab lagi. Cikgu, Syazwan dengan Ain. Ain boleh Ain masuk? Okay. Ain boleh masuk Ain? Okay, jadi. Okay, nama yang jawab C. Okay, tengok. Betul ke tak jawab C? Okay, betul. Sebenarnya jawapan dia C. Okay, still sama dengan Ayu ni dapat nombor 1. Nombor 2, kod Ainul. Okay, siapa yang tinggi sekali kita bagi hadiah lagi. Okay, next. Okay, cikgu harap maknanya awak faham dah tu. Okay, dan soalan ni boleh appear kertas 1 dan kertas 2. Okay, last part. Pukul apa? 10.30. Okay, ingatlah Okay, last part ialah kita nak melakar graf fungsi. Okay, macam mana nak lakar graf fungsi? Bentuk graf fungsi yang pertama kita kena tahu bentuk. Kalau tahu bentuk kita kena tengok A. Kalau lah A positif, U. Kalau A negatif, bentuk masam. Okey, yang kedua kita kena tengok pintasan Y. Macam mana kita nak tengok pintasan Y? Persamaan kita ialah Y sama dengan Y sama dengan AX kuasa 2, sorry. Kan 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 4 kan? Okey, negatif 4, nombor yang singgah belakang tu adalah pintasan Y. Hak belakang tu adalah pintasan Y. Pintasan X, macam mana kita nak tahu pintasan X? Kita gantikan nilai. Ataupun kita cari daripada kalkulator. Hak kita cari mod EQN degree 2 tu. Okay, boleh anak-anak cikgu bagi slide ni. Hak cikgu shorten dah bagi kat awak. Okey, jadi 3 benda kena awak tengok. Pertama, bentuk, tengok nilai A. Pintasan Y, kita tengok hak belakang sekali. Lepas tu pintasan X, kita boleh tengok guna kalkulator. Cari mod EQN dapat pintasan X. Okey, contoh Contoh soalan ni. Okey, tengok persamaan kita ni. Y ni, cikgu ambil masa awak sikit cikgu nak habis. Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Okey, yang pertama kita tengok hak depan ni 1 kan. Jadi A1 bentuk senyum. Yang kedua, pintasan C kita ialah 3. Okey, jadi dia akan kena pada 3. Okey, next. Lepas tu kita kena kira. Masukkan dalam kalkulator. Mod EQN degree 3 tu. Masukkan. Dapatlah nilai X kita 3 ataupun 1. Jadi baru boleh kita lukis. Okey, macam mana nak lukis? Yang pertama, macam ni. Jadi bentuk senyum. Bentuk senyum kena pada paksi Y. Sebab kita kata situ ada pintasan 3. Jadi tanda 3 situ. Okey, kita tengok 1 dengan 3. Jadi 1 dulu duduk dalam depan. 3 duduk belakang. Macam itulah dia punya cara kita nak buat persamaan tu. Okey, boleh faham anak-anak? Okey, ni cikgu suruh awak lakar. Tak apalah, ada masa dah. Lambat. Okey. Ni contoh kalau bentuk A tengok C. C ni negatif X kuasa 2 tambah 15. Jadi A kita negatif bentuk masam. C kita 15. Lepas tu kira dalam kalkulator X kita negatif 3 dengan 5. Jadi dapatlah gitu. Kita pun tanda pintasan Y. Lepas tu kita tandalah nilai X dengan nilai Y. Nilai X dua-dua tu. Okey. Ni pun tak apalah. Nanti awak jawab. Okey. Last soalan. Okay, last sebelum kita habis. PDPR hari ni, say something pasal PDPR hari ni. Okay, last. Sebelum kita habis. Baik. Okay. Buka lagi kelas point tadi. Okay. Awak nak kata kelas ni best ke? Suka guna kelas point ke? Kita ingat balik pasal, tulis je apa-apa pasal kelas hari ni. Cikgu dok best ke guna ni lagi-lagi?
Tapi kena buat soalan. Sebabnya soalan ni bab kuadratik sangat banyak soalan. Tapi soalan peksa Kak Gi dalam bentuk tu je. Cikgu nak bagi dalam Google. Okey, 8. Okey lah. 15. Ada orang nak jawab lagi tak? Okay, 9. Cikgu sebab awak tak cakap. Alhamdulillah. Okey. Cikgu siangkan awak. Cikgu tak tahu awak paling tak faham ke, paling faham ke. Macam tu. Okey, tak apa. Lepas daripada ni, buka balik buku di Mesra Digital tu. Okey, jawab soalan kertas 1 dengan kertas belakang. Buat revision bab 1. Okey, tak faham? Nanti tanya cikgu mula. Okey. Lepas tu, cikgu nak awak jawab satu Google Form. Okey, maknanya nak praktis awak untuk jawab soalan tu Kak Gi. Google Form tu memang dalam Google Form lah. Maknanya awak ambil masa jawab dulu dalam Google Form tu. Okey, boleh untuk praktis awak jawab peksa Kak Gi, contohlah matematik 8 hingga 9.5. Jadi 8 hingga 9.5 tu adalah masa awak menjawab. Cikgu akan bagi akan bagilah ikut masa dia. Maknanya setengah jam lagi adalah awak nak kira, awak nak transfer jawapan dekat Google Form. Okey, boleh Okey. Cikgu rasa tak ada dah kot. Okey, boleh faham Okey, kerja sekolah cikgu bagi dah dekat tu, lepas tu tanda kedatangan. Okey, sekejap save for review. Okey, nanti cikgu bagi slide ni. Okey. Cikgu bagi mula. Mana Google ni? Ada lagi tak? Ada soalan lagi tak? Cikgu ambil masa dah 7 minit. Anak-anak ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada, Cikgu Cikgu. tebur benanya. Awak senyap je. Tak tahulah awak faham ke tak. Okey, tak apa. Tapi cikgu faham daripada awak jawab tadi, awak boleh jawab. Okey. Harapan cikgu tu nanti buat latihan Google Form. Cikgu check siapa nama siapa. Dan sebenarnya tu persediaan untuk kita jawab peksa. Awak peksa 22, jangan kita cover beberapa bab. Okey. Cikgu itu saja untuk hari ini. Siapa baca doa tadi? Arif kan? Arif? Ya, Cikgu. Baca doa wal'as sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazi